perdana Ehwal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Sebelum saya memulakan hal ehwal forum perdana pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Muhammad Arif Haikal bin Aziz dan saya akan mengemudi forum perdana kita pada malam ini. Alhamdulillah, dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum perdana ini. Topik yang ingin dibincangkan ini sangat hangat dan menjadi perbualan semasa masyarakat, iaitu proses pendermaan organ. Baiklah, bersama saya dua orang ahli panel yang tidak asing lagi sebenarnya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan jangan ragu dan jangan risau kerana dua orang panel ini mempunyai pelbagai perkara yang ingin dikongsi bersama berkaitan pendermaan organ, tajuk kita pada hari ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan satu persatu panel kita pada malam ini. Ahli panel pertama nampaknya seperti pemalu tapi sebenarnya bijak berkata-kata, iaitu namanya ialah saudara Muhammad Haikal bin Muhammad Jaki. Apa khabar saudara dan bolehkah saudara berikan sedikit latar belakang saudara? Silakan saudara. Alhamdulillah, terima kasih moderator. Khabar baik saja. Nama saya Muhammad Haikal bin Muhammad Jaki. Ya, saya berasal dari Johor Bahru, Johor. Alhamdulillah, saya sering melibatkan diri dalam berdiskusi dalam bidang agama. Alhamdulillah saudara. Nampaknya begitu hebat begitu hebat saudara sebenarnya. Okeylah, baiklah, kita ke ahli panel yang kedua. Nampaknya tampan berbaju Melayu biru, iaitu saya perkenalkan saudara Muhammad Daniel bin Muhammad Anwar Tan. Namanya sangat indah bila disebut. Bolehkah saudara berikan sedikit latar belakang saudara? Alhamdulillah, saya sihat-sihat saja wahai saudara moderator yang kelihatan sangat tampan malam ini ya. Saya berasal dari Pasir Godang, Johor Bahru. Sebelum saya memberi penjelasan dengan lebih terperinci pada malam ini, saya telah merujuk banyak sangat ahli falsafah, ahli alim ulama untuk memastikan penjelasan saya sangat tepat dan benar. Alhamdulillah. Bila saya dengar saja suara saudara, saya tahu saudara mempunyai orang yang sangat berilmu dan sangat hebat dalam berkata-kata. Alhamdulillah. Masya Allah. Kedua-dua ahli panel pada malam ini sangat berbakat orangnya, saudara-saudari semua. Baiklah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh lagi, hadirin sekalian pastinya tahu yang proses pendermaan organ ni sebenarnya sudah pun kita laksanakan walaupun di Malaysia ataupun di negara luar. Oleh itu, banyak persoalan yang sangat meragukan kita sebenarnya berkaitan pelaksanaan pendermaan organ ini. Dari segi hukumnya, dalilnya, pandangan masyarakatnya dan pelbagai lagi. Oleh yang demikian, amat tepatlah saudara-saudari menonton forum kita pada hari ini. Kerana forum kita pada hari ini sedikit sebanyak akan merungkai berkenaan pelaksanaan pendermaan organ ini. Baiklah, saya ke soalan yang pertama. Saya ingin tujukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, saudara Haikal. Bolehkah saudara berikan pengertian apakah yang dimaksudkan dengan pendermaan organ ini sebenarnya? Silakan saudara. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh itu, derma organ ini sebenarnya ialah proses mendermakan bahagian tubuh badan seseorang untuk transplant selepas dia meninggal dunia. Transplantasi atau dikenali sebagai pemindahan organ adalah suatu pembedahan yang melibatkan pertukaran organ atau tisu yang mengalami kegagalan fungsinya dengan organ atau tisu yang berfungsi dengan lebih memuaskan atau lebih baik daripada seorang penderma yang telah meninggal dunia. Dengan cara ini, maka kehidupan penerima organ atau tisu itu akan menjadi lebih selesa dan sempurna serta nyawanya akan terselamat. Pendermaan organ dan tisu adalah satu amalan kemanusiaan yang mulia sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-32. Mafhumnya, oleh sebab itu kami tetapkan iaitu suatu hukum bagi Bani Israel bahawa sesiapa yang membunuh seseorang manusia bukan kerana orang itu iaitu membunuh orang lain
atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Manakala sesiapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Maka pendermaan organ ini mempunyai tujuan utama, iaitu untuk menyelamatkan nyawa seseorang manusia. Alhamdulillah, penerangan yang saya fikir sangat padat serta bernas serta tepat sekali disampaikan oleh saudara panel pertama kita sebentar tadi, saudara Haikal. Banyak sebenarnya pengertian organ ini mempunyai penerimaan organ ini mempunyai pengertian yang sangat luar biasa sebenarnya saya lihat tadi. Baiklah, saya akan teruskan forum perdana pada hari ini dengan soalan yang kedua bagi merungkaikan lagi berkaitan pendermaan organ ini. Soalan saya yang kedua ditujukan pula kepada saudara panel yang kedua, iaitu saudara Daniel. Bolehkah saudara jelaskan apakah jenis-jenis organ yang boleh didermakan dan kenapa organ-organ itu saja boleh didermakan? Silakan saudara. Okey, terima kasih saudara moderator Muhammad Alif. Baiklah. Mengikut kajian yang telah dibuat, organ-organ yang boleh didermakan adalah buah pinggang, jantung, hati, paru-paru dan pankreas. Tisu-tisu yang boleh didermakan pula hanyalah mata, tulang, kulit dan injap jantung. Buah pinggang sebenarnya boleh didermakan kerana individu seperti kita semua ini normal mempunyai 2 buah pinggang. Dan memberi salah satu daripadanya tidak akan menyebabkan kematian sama sekali. Hati pula boleh didermakan kerana hati mempunyai potensi untuk berkembang semula. Jika dibuang sebahagian daripadanya, paru-paru terdiri daripada beberapa cuping, 3 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Salah satu daripada cuping itu kita boleh didermakan. Oleh hal yang demikian, dengan mendermakan salah satu organ yang kita miliki kepada orang yang benar-benar terdesak memerlukannya, pasti akan mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah. InsyaAllah, darjat kita di sisi Allah akan menjadi lebih tinggi insya-Allah. Organ-organ ini sahaja dalam pandangan saya hanya boleh didermakan. Ini kerana organ-organ yang saya sebutkan tadi tidak akan terlalu menjejaskan diri seseorang apabila dia ingin mendermakan organ tersebut. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wa adwani. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan percerobohan. Oleh itu, sebagai seorang manusia yang sempurna, sihat tubuh badan, hendaklah kita mempertimbangkan untuk menderma organ kepada orang yang lebih memerlukan. Semoga pertolongan kita tidak lain tidak bukan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih saudara panel kedua, saudara Daniel, atas penjelasan yang saya nampak sangat bernas dan sangat yakin daripada saudara sebentar tadi. Saudara ada memberikan sedikit penjelasan tadi, saya nampak bahawa sebenarnya dalam kita ni ada banyak organ-organ yang mempunyai pelbagai potensi untuk didermakan atau untuk dikongsikan dengan orang yang lebih memerlukan. Oleh itu saya rasa organ-organ itu sebagai seorang yang sihat patutlah mendermakan organ-organ tersebut. Kerana kita akan dapat pelbagai ataupun kita akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita kembali pula dengan pusingan yang kedua, iaitu soalan saya teruskan dengan pemberian soalan yang kedua. Saya akan berikan soalan seterusnya kepada saudara Haikal yang nampaknya begitu teruja untuk memberikan hujahan dan pandangan. Bolehkah saudara Haikal jelaskan sedikit fakta yang berkaitan dengan pendermaan organ ini dan apa sebenarnya pandangan saudara mengenai kepentingan derma organ ini dalam dunia perubatan kepada masyarakat kini? Silakan saudara Haikal. Terima kasih saudara moderator. Nampaknya soalan ini amat berat dan perlu saya jawab dengan berhati-hati. Jika saya ada salah, mohon maaf. Baiklah, sebenarnya para ulama berbeza pandangan dalam isu pendermaan dan pemindahan organ ini kepada 2 pandangan, iaitu harus dan haram. Ulama telah mengeluarkan fatwa bahawa pemindahan organ manusia yang sudah mati
kepada yang hidup yang memerlukannya adalah diharuskan dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, hendaklah orang yang diambil sebahagian anggotanya telah mengizinkannya sebelum matinya dan dia adalah seorang yang berakal waras, sudah baligh dan tidak ada paksaan atau telah diizinkan oleh walinya sebelum kematiannya. Syarat yang kedua, hendaklah terbukti dan meyakinkan bahawa pemindahan itu akan berhasil pada umumnya. Syarat yang ketiga, hendaklah dipastikan bahawa pemindahan itu semata-mata untuk berubat dan bukan untuk maksud dan tujuan lain. Syarat yang keempat, tidak ada unsur kontrak jual beli dalam pemindahan organ tersebut. Berbalik pada soalan moderator kita, iaitu apakah kepentingan derma organ dalam dunia perubatan? Pada pandangan saya, kepentingan derma organ dalam dunia perubatan ialah yang pertama, dapat mengurangkan masa menunggu pesakit. Sebagai contohnya, pesakit yang menghadapi kegagalan fungsi buah pinggang terpaksa menunggu sehingga beberapa tahun sebelum mendapat buah pinggang dari penderma kadaverik. Walau bagaimanapun, bagi pendermaan organ semasa hidup, pembedahan transplant dapat dilakukan pada waktu yang sesuai. Yang kedua, pandangan saya yang kedua, pembedahan dilakukan secara elektif. Ini bermakna pembedahan transplant dapat dilakukan semasa penderma dan penerima berada dalam keadaan kesihatan yang sesuai untuk menjalankan pembedahan. Pembedahan boleh dilakukan mengikut masa yang sesuai untuk penderma dan penerima organ. Pandangan saya yang ketiga, organ dari penderma hidup berfungsi lebih baik. Kebanyakan buah pinggang dari penderma hidup dapat berfungsi dengan lebih baik sejurus selepas pembedahan transplant dilakukan. Buah pinggang ini juga terus berfungsi dengan lebih lama dan lebih baik berbanding organ dari penderma kadaverik. Oleh itu, saya akhiri penjelasan serta pandangan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud, Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak mengkehendaki kamu menanggung kesukaran. Terima kasih. Terima kasih saudara panel yang pertama, saudara Haikal, dengan saya fikir memberikan penjelasan serta pandangan yang sangat terbaik dan jelas. Apabila saya lihat balik pandangan saudara tadi, sebenarnya terdapat banyak kepentingan pendermaan organ ini dalam kehidupan masyarakat yang umumnya masyarakat tidak tahu akan kepentingan tersebut. Oleh itu saya harap masyarakat akan lebih terbuka mata apabila melihat forum perdana kita pada malam ini. Baiklah, kita sudah pun berada di di soalan yang terakhir. Soalan terakhir saya ingin ditujukan kepada saudara Daniel. So, bolehkah saudara memberikan pendapat saudara sejauh manakah pendermaan organ ini dapat diterima oleh rakyat Malaysia secara umumnya? Silakan saudara. Terima kasih saudara moderator. Soalan yang sangat benar sekali ya. Okey, jika kita dapat lihat laporan berita harian pada tahun 2016, Timbalan Ketua Jabatan dan Pengurus Klinikal Pusat Sumber Transplant Nasional dan Hospital Kuala Lumpur, Dr. Diana Muhammad Shah berkata, persepsi oleh keluarga bahawa pendermaan organ menyeksa mayat dan melambatkan proses pengebumian jenazah menjadikan Malaysia negara paling terendah daripada 68 negara lain di dunia. Bagi mereka seakan-akan berkata, kita tidak ingin melihat seseorang itu mati dua kali. Ialah kan, apabila kita ingin menderma organ, kita perlu membedah mayat mereka untuk mendapatkan organ mereka. Jadi bagi mereka itu sangat tidak patut untuk dilakukan. Okey. Stigma itu turut memberi harapan tipis kepada 21,018 orang pesakit yang masih menunggu penderma organ sesuai untuk terus hidup. Negara-negara seperti Turki dan juga Iran mempunyai peratusan jumlah penderma organ yang lebih tinggi daripada Malaysia. Angka penderma organ menurun 20% berbanding tahun sebelumnya disebabkan persepsi tersebut. Dr. Diana juga berkata,
Walaupun kesedaran mengenai kepentingan menderma organ meningkat, namun ianya terhalang disebabkan persepsi ahli keluarga tersebut. Terdapat ramai pengikrar, tetapi hanya ada beberapa keluarga sahaja yang membenarkannya. Kira-kira 80% kes yang berpotensi untuk menderma organ ditolak mentah-mentah oleh ahli keluarga masing-masing. Namun begitu, bilangan pengikrar penderma organ baru meningkat setiap tahun. Alhamdulillah, benda ini sangat memberangsangkan. Jumlah ini telah meningkat iaitu seramai 20,377 pada tahun 2010, 31,055 orang pada tahun 2011 dan 37,093 orang pada tahun 2014. Setakat 31 Januari 2015, jumlah rakyat Malaysia yang telah berikrar untuk menderma organ selepas kematian adalah 289,303 orang. Masya Allah. Banyak sekali kan? Sungguh banyak ya nampaknya. Nampaknya rakyat Malaysia sudah semakin prihatin dengan pendermaan organ ini. Alhamdulillah. Betul sekali. Panel 1. Masya Allah. Okey, berbalik pada tajuk, pecahan mengikut kaum adalah China sebanyak 47.6%, India 23.9%, Melayu 24.6% dan 3.9% lagi lain-lain kaum. Justru rakyat Malaysia masih mempunyai perasaan ragu dan sukar untuk mendermakan organ mereka kepada orang yang lebih memerlukan. Keraguan ini akan menyebabkan pesakit yang memerlukan organ tersebut akan menanggung kesakitan yang terlalu lama. Rasulullah mengingatkan umat Islam supaya menjadi orang yang membantu lebih baik berbanding orang yang menerima bantuan. Seperti hadis yang bermaksud tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oleh itu, seluruh rakyat Malaysia patut menyokong usaha yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dengan menyahut seruan menderma organ seperti yang disarankan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pandangan serta butir-butir bukti yang sangat jelas dipersembahkan oleh saudara panel yang kedua. Angka dan nilai yang sangat tepat yang saya fikir sangat membantu pencerahan forum kita pada malam ini. Tampaknya ramai lagi sebenarnya rakyat Malaysia yang masih lagi mempunyai satu persepsi negatif berkaitan proses ataupun berkaitan pendermaan organ ini. Oleh itu, insya-Allah sedikit sebanyak forum kita pada malam ini dapat membuka mata semua rakyat Malaysia umumnya berkaitan apakah kelebihan serta tujuan pendermaan organ yang dilaksanakan pada masa moden, perubatan moden masa ini. So, berikutan penjelasan daripada pandangan daripada kedua-dua panel sebentar tadi, saya dapat membuat sedikit konklusi. Saya nak bawa satu sejarah ataupun satu tokoh sirah. Jika semua kenal akan seorang tokoh yang bernama Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia meletakkan pengorbanan jiwa dan raganya pada peringkat yang tertinggi sekali, saudara. Daripada 10 jenis pengorbanan yang beliau sebutkan dalam Madarij As-Salikin. Oleh yang demikian, daripada tokoh tersebut punya pandangan, saya berpendapat bahawa penderma organ, seorang penderma organ, contohnya seorang yang ingin mendermakan organ, boleh dikategorikan di bawah pengorbanan jiwa raga seperti yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah ini. Ini kerana penderma saya fikir sanggup mendermakan organnya kepada pesakit yang memerlukan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Oleh demikian, menyelamatkan nyawa manusia ialah salah satu daripada tumpuan penjagaan syarak dalam Islam. Selain itu, pendermaan organ juga melahirkan individu dan masyarakat yang mempunyai rasa penuh tanggungjawab untuk membantu satu sama lain tanpa mengira latar belakang agama, bangsa, pangkat dan mahupun harta. Islam sememangnya amat menggalakkan sifat ta'awun atau bantu-membantu seperti dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 32 yang telah kita dengar. Maksudnya disampaikan oleh panel pertama tadi, saudara Haikal. Baiklah semua, saya fikir forum kita pun sudah berada di penghujungnya dan nak tamatlah forum maaf, kita. Moderator, saya ingin bertanya sedikit.
kalau moderator nanti, adakah moderator sanggup untuk menderma organ ini? Terima kasih saudara Daniel, panel kita yang kedua. Apabila saya melihat penjelasan demi pandangan serta semua soalan-soalan yang saya tanyakan tadi, saya lihat bahawa pendermaan organ ini sangat baik serta perkara ini perlu diteruskan. Oleh demikian, jika saya sendiri, pasti saya akan mendaftar diri sebagai pengikrar, kerana dengan tujuan saya mendaftar sebagai pengikrar, mungkin saudara panel berdua serta ramai orang lagi akan mengikut jejak langkah kita yang terbaik ini. Masya Allah. Jangan banyak. Alhamdulillah. Semoga amal kita ini dipandang mulia oleh Allah. Ada apa-apa lagi pandangan daripada saya nak minta, adakah ada apa-apa lagi pandangan daripada saudara panel berdua sebelum kita tamatkan? Saya rasa tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ya. Baiklah, forum kita pun sudah berada di penghujungnya. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada dua orang ahli panel yang saya fikir sangat hebat kerana sudi berforum bersama-sama kita pada malam ini. Semoga segala penjelasan dan pandangan yang diberikan dapat diambil pengajaran serta iktibar sebagai seorang manusia yang berjaya. Terima kasih kedua-dua panel yang datangnya daripada jauh. Seorang daripada Pasir Gudang dan seorang lagi daripada mana saudara? Daripada Kuala Lumpur. Johor Bahru. Johor Bahru. Masya Allah, sudah terlupa je. Masya Baru Allah. sekejap dah dia bagi tahu. Saya pun berada di selatan juga. Alhamdulillah. Forum yang berada dalam talian ini sangat membantu. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada kami sendiri. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord accept this plea, Allahu Allah. بربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 वो तन्हा कौन है अल्लाह अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाह अल्लाह मेहरबा वो कौन है अल्लाह अल्लाह क्या ऊंची शान है अल्लाह अल्लाह उसकी सब निशान है अल्लाह अल्लाह सब दिलों की जान है अल्लाह अल्लाह بربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله